Tidakkah kita berasa bangga melihat masih ada generasi hufaz yang masih utuh berpegang kepada ajaran agama Islam ini? Ketahuilah bahawa usaha melahirkan generasi hufaz yang cemerlang dan berakhlak ini telah lama dijalankan oleh Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Namun, bagi merealisasikan matlamat ini, Tahfiz Al-Quran Darut Tuba memerlukan bantuan anda. Bantulah mereka dalam proses membina bangunan mereka sendiri yang dilengkapi dengan kelas-kelas pengajian, pejabat pentadbiran, asrama pelajar, rumah kaki tangan, dewan makan, surau serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan dan keselesaan pelajar dan guru-guru. Tunggu apa lagi? Ayuh jadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi hufaz ini dengan berinfak kepada dana pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekarang. Dan insya-Allah, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala dan rezeki yang berkekalan hingga akhirat kelak. Masya Allah, itu dia salah satu sahab akhirat kita, insya-Allah, Kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Insya-Allah nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengannya, dan tajuk kita je hari ini adalah dunia adalah penjara orang mukmin. Bersama dengan saya sekarang ni daripada Kaca TV, saya bawakan kat luar ni. Di sebelah saya selaku duta Tahfiz Al-Quran Darut Tuba, Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa, Dewi. Alhamdulillah, Masya Allah kan. Hari ini rezeki bersama dengan Betul. Ustazah. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, tajuk kita hari ini adalah dunia adalah penjara orang mukmin. Apa sebenarnya yang mungkin Ustazah jelaskan apa sebenarnya yang dimaksudkan dunia adalah penjara orang mukmin itu, Ustazah? Ya, baik. Terima kasih, Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat penonton yang dikasihi, apa khabar semua kalian? Alhamdulillah, hari ini hari Isnin, Allah berikan kita peluang untuk hidup lagi. Tandanya kita masih belum cukup amalan kita, dan Allah belum panggil untuk tugasan yang selanjutnya. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita ini, dunia ibarat penjara bagi orang beriman, sebenarnya dipetik daripada sebuah hadis, ya. Dan hadis ini berbunyi, baginda SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Maksudnya dunia ini keseluruhannya adalah penjara bagi orang-orang beriman dan juga dia adalah syurga bagi kafir, orang-orang kafir. Dan ada sebuah kisah untuk kita memahami hadis ini, sebab kalau tak kita akan faham lain. Kita kata, oh, ni tempat kita bersusah sajalah dekat dunia ni, so kita tak boleh nak kaya, kita tidak boleh nak jadi hebat, kita tak boleh nak berjaya. Itu adalah fahaman yang salah. Satu kisah yang kita boleh ambil sebagai panduan untuk memahami hadis ini, di mana satu masa seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia dalam satu rombongan itu rombongan yang kenderaan-kenderaan dia hebat-hebat, tuan-puan. Jadi orang tengok tu macam, oh, orang important, VIP lalulah, kayanya, nampak cantiknya kenderaan dia. Dan waktu itu Ibnu Hajar Al-Asqalani sedang berada di sebuah atas kuda. Di atas kuda, nak sebut kereta lah pula kan. Atas kuda yang memang sangat cantik. Dan kemudian seorang Yahudi, ni kita sebut Yahudi ni sebab dia Ghazah ni kan, memang nak cerita macam tu. Jadi orang Yahudi ni pakaian dia kotor sebab berminyak-minyak, dia berlari-lari, dia kejar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lepas tu dia pegang kuda tu. Dia kata, wahai Ibnu Hajar, terangkan kepadaku tentang hadis Nabimu mengatakan bahawa dunia ini adalah penjara bagi kamu dan syurga bagi orang-orang kafir. Jadi di mana kamu punya penjara ni dengan keadaan yang macam ini, dia kata. Sebab pada dia syurga lah tu kan. Dan di manakah syurgaku dengan keadaan aku berpakaian begini? Maka Masya Allah, ulama yang bijak dan cerdas ini, dia mengatakan bahawa pada diriku penjara dibandingkan dengan ganjaran yang Allah janjikan di akhirat kelak. Maksudnya itu penjara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dia kata, bagimu apa yang ada padamu berbanding dengan akhirat, inilah syurgamu. Masya Allah. Dan hanya kerana kata ini dan fahaman terhadap hadis ini, maka orang Yahudi itu diriwayatkan telah memeluk Islam. Kerana hendak apa? Hendak mengejar syurga yang lebih bermakna di akhirat kelak.
Jadi nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, apabila kita melihat dunia ini sebagai satu penjara, maka fahamilah bahawa penjara yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dipetik kata-kata daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menyatakan bahawa hari ini dia kata, apalah nasib aku sebagai seorang hamba kepada Tuhan yang mencipta seluruh alam. Sebagai seorang hamba kena mematuhi apa yang diarah oleh Tuhannya, kena melakukan apa yang diarahkan oleh nabinya sebagai sunnahnya, dan kena pula berjuang menahan nafsunya yang meronta-ronta dan perlu mengikut apa sahaja arahan daripada Allah, dan kita tidak bebas sebenarnya. Jadi nak ceritanya penjara pada kita adalah kerana kita tidak boleh menurut hawa nafsu. Dan Dewi, yang seronoknya juga kan apabila kita berjuang dekat dalam penjara dunia ini, Allah bagi kita banyak ganjaran. Dan ganjarannya itu berupa kita of course boleh masuk ke syurga. Dan ada 8 pintu syurga, Dewi. 8 pintu syurga yang sentiasa melambai-lambai kita seandainya kita berusaha untuk menyempurnakan tugas kita di dunia ini. Yang pertama, kalau kita nak tahu, pintu itu adalah pintu syahadah atau pintu jihad. Ini orang-orang Gaza, tuan-puan, situlah dia berpusu-pusu insya-Allah kan. Okey, kemudian yang kedua adalah pintu amal. Pintu amal, pintu kita bersedekah. Kemudian pintu berpuasa, ingat tak pintu Ar-Rayyan itu. Kemudian pintu kita mengerjakan umrah dan juga haji yang mabrur. Kemudian pintu selain daripada itu adalah pintu aiman. Pintu aiman ini kita masuk tanpa dihisap. Masya Allah. Dan seterusnya adalah pintu bagi orang yang mengejar ilmu pengetahuan dan sentiasa mengingati dirinya dan juga berzikir dengannya. Dan satu lagi pintu adalah pintu Al-Qazimil Ghaiza wal Afina Anin Nas. Orang yang suka memaafkan orang lain dan dia tak nak melayan marah dalam diri dia. Masya Allah, banyak kan pintu-pintu amal ni. Sebab tu dia penjara bagi orang mukmin. Kerana apa? Kerana Allah nak bagi hadiah. Sebab benda itu berat. Kita tak boleh nak ikut nafsu kita. Itulah dia hakikat kehidupan di dunia ini. Masya Allah, itu dia Ustazah kongsikan, ada 8 pintu syurga. Mungkin kalau kita tak boleh buat semua, mungkin kita boleh buat salah satu kan Ustazah. Kan? Mungkin salah satunya Ustazah ada kongsikan berkaitan dengan pintu sedekah. Jadi hari ini kita nak ajak penonton-penonton untuk sama-sama dalam orang kata pembinaan kompleks tahfiz Al-Quran Darut Tuba ni. Jadi Ustazah, bagaimana agaknya penonton-penonton Assalamualaikum pagi ini untuk bersama-sama mengejar pintu sedekah pagi ini insya-Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, daripada kita membincangkan tentang dunia ini adalah penjara, jadi kita fokuskan kepada keperluan pula kompleks Al-Quran Darut Tuba, kompleks tahfiz Al-Quran Darut Tuba yang berada di Tangkak. Kompleks ini akan dibina dengan jumlah nilai dia 11 juta, dan alhamdulillah sekarang ini kita dapat mengumpul dana sebanyak 1.6 juta. Jadi 1.6, jadi kita perlu lebih lagi dalam 9.4 begitu tuan-puan. Dan kompleks itu sebagaimana nanti yang tuan-tuan puan-puan akan tengok di kaca TV, kita perlukan prasarana dan juga fasiliti untuk puteri-puteri kita ini belajar menimba ilmu dan juga mengembangkan skill serta kemahiran hidup mereka. Dan Masya Allah, daripada pintu-pintu yang kita nampak tu tadi kan, jadi kita niatkan tuan-puan, bila kita bersedekah dan bila kita berinfak ini, kita hendak masuk ke pintu itu dan kita pula menyumbang kepada satu sumber atau tempat yang boleh membangunkan bukan hanya diri mereka, sebab ini puteri-puteri kan, tetapi membangunkan keluarga, masyarakat dan juga negara. Dan kita nak generasi yang mempunyai bukan saja semangat yang hebat, semangat untuk membangunkan masyarakat dan agama, tetapi kita nak seorang puteri ataupun ribuan puteri yang menjadi orang yang paling bermanfaat di sisi Allah dan juga Rasulullah. InsyaAllah, itu dia insyaAllah kan. Dan jadi Ustazah, bagaimana agaknya cara-cara untuk menyumbang dalam kompleks tahfiz Al-Quran Darut Tuba ni Ustaz? Okay, saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua, kalian boleh pergi ke akaun kami Maybank Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Kita akaun dia, akaun Maybank. Kalau ada akaun selain daripada Maybank ni, berjaga-jaga. Dan kemudian tuan-puan boleh juga melayari website kami tahfizalqurandaruttuba.com, dan begitu juga boleh melihat
perkembangan daripada semasa ke semasa perjalanan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba ini. Dan satu lagi kita ada media sosial kita, Facebook Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Kalian lihatlah betapa anak-anak ini dalam keadaan daif. Sekarang ada satu banglo saja, jadi menempatkan 80 pelajar puteri kita. Di situ dia tidur, di situ dia makan, di situ dia hafazan, tasmik dan buat aktiviti. Kalau hujan tempias memang akan sempit, lari semua masuk ke dalam. Dan saya dah menziarahi, dan tuan-tuan perempuan kita ni kan tak mampu nak bina community pelajar seperti itu, institusi pelajar seperti itu, tapi dengan wang insya-Allah kita boleh membantu mereka untuk membangunkan bukan saja institusi ataupun kompleks, tapi membangunkan jiwa-jiwa kemanusiaan yang hebat bagi puteri-puteri kita. InsyaAllah kan, mudah-mudahan kan. Jadi kepada para penonton, jangan lepaskan pulang di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. InsyaAllah sama-sama kita membina kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba untuk orang kata memiliki lebih keselesaan kepada pelajar-pelajar kita. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Ya, terima kasih Semoga juga. dipermudahkan segala urusan InsyaAllah. dan juga urusan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. InsyaAllah. Dan pada para penonton, kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Tidakkah kita berasa bangga melihat masih ada generasi hufaz yang masih utuh berpegang kepada ajaran agama Islam ini? Ketahuilah bahawa usaha melahirkan generasi hufaz yang cemerlang dan berakhlak ini telah lama dijalankan oleh Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Namun, bagi merealisasikan matlamat ini, Tahfiz Al-Quran Darut Tuba memerlukan bantuan anda. Bantulah mereka dalam proses membina bangunan mereka sendiri yang dilengkapi dengan kelas-kelas pengajian, pejabat pentadbiran, asrama pelajar, rumah kaki tangan, dewan makan, surau serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan dan keselesaan pelajar dan guru-guru. Tunggu apa lagi? Ayo jadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi hufaz ini dengan berinfak kepada dana pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekarang. Dan insya-Allah, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala dan rezeki yang berkekalan hingga akhirat kelak.